Assalamualaikum dan selamat pagi. Untuk hari ini kita akan tengok bab 1 tingkatan 5 iaitu sel tumbuhan. So untuk ni organisasi tisu tumbuhan dan pertumbuhan. Untuk subtopik 1.1 organisasi tisu tumbuhan. Dan juga untuk 1.2 ialah tisu meristem dan pertumbuhan. Manakala 1.3 lengkung pertumbuhan. So mula sekali kita akan tengok untuk organisasi tisu tumbuhan iaitu subtopik 1.1. Apa yang sahaja dapat di akhir pembelajaran. Yang pertama ialah berkomunikasi tentang jenis-jenis tisu tumbuhan dan fungsi bagi setiap tisu. So kita akan berkenalan dengan tisu tumbuhan. Kita ada dua jenis tisu tumbuhan iaitu yang pertama kita ada tisu meristem apex dan juga tisu meristem lateral. Kemudian untuk tisu kekal pula kita ada tiga. Yang pertama tisu asas, tisu epidermis dan juga tisu dermis sebenarnya ni. Tisu vaskular. Yang hujung ni tisu vaskular sebenarnya. So untuk tisu kekal, tisu asas kita ada tiga. Parenchyma, collenchyma dan sclerenchyma. Manakala tisu hujung ni vaskular, betul kan? So untuk tisu vaskular kita ada dua iaitu xylem dan juga phloem. Lazimnya untuk tisu vaskular ni bagi tumbuhan terdapat kalau di daun tu pada urat daun. So dalam urat daun tu sebenarnya terdapat xylem dan phloem yang kita namakan sebagai tisu vaskular lah. Tolong betulkan kat sini, ini adalah tisu vaskular. Seterusnya kita akan berkenalan dengan struktur tisu kekal yang ada tiga tadi iaitu tisu asas, epidermis dan vaskular. So untuk tisu asas, ini adalah tisu epidermis. Di tengah ni adalah tisu asas dan yang ini adalah tisu vaskular. Sebab tu kalau vaskular ni sekarang tadi urat daun, so kita boleh nampak lah kat sini. Ada yang dindingnya nipis dan juga ada bahagian yang dindingnya tebal. Yang tebal ni sebenarnya adalah xylem, manakala yang nipis, dindingnya nipis ni adalah phloem. Itu untuk tisu vaskular lah. Dari struktur gambar diberi ni lah. Seterusnya kita akan tengok epidermis. So untuk semua tisu epidermis. Yang pertama, kat mana kita boleh jumpa tisu epidermis? Yang pertama sekali, epidermis ni kita boleh jumpa di permukaan luar batang, daun dan juga akar. Kemudian permukaan daun dilapisi oleh satu lapisan yang kita namakan sebagai kutikal. Biasanya dinding sel yang berlilin dan berkutikal terdapat pada daun lah untuk melindungi daun. Tisu daun ni lah. Kemudian kutikal, kenapa sebab simbol ini bermaksud kalis air. So tujuan dia mengurangkan kehilangan air sama ada secara penyejatan ataupun melalui proses transpirasi. Yang keempat, melindungi dari kecederaan mekanikal dan serangan patogen. Itu tujuan permukaan epidermis yang berkutikal berlilin tu, supaya patogen ataupun mikroorganisma ni tidak boleh masuk lah. Kemudian yang kelima, mengawal bukaan stoma dan juga meningkatkan luas permukaan untuk penyerapan air dan garam mineral. Ini adalah tisu asas. Tisu asas ada tiga tadi iaitu parenchyma, collenchyma dan sclerenchyma. Ini adalah bentuk-bentuk tisu asas. Apa yang kita kena tahu tentang parenchyma iaitu sel hidup paling ringkas. So tak mengalami sebarang perbezaan. Mempunyai dinding sel yang paling nipis, sentiasa dalam keadaan segah, memberikan sokongan dan mengekalkan bentuk tumbuhan herba, terlibat dalam fotosintesis dan juga menyimpan kanji dan glukosa, terlibat dalam pertukaran gas karbon dioksida dan oksigen serta membaik pulih dan menjana semula tisu serta sistem vaskular. Collenchyma yang memberi sokongan dan keanjalan, terdiri daripada sel hidup dan apabila batang menjadi fleksibel. Dinding sel dibina daripada pektin dan hemiselulosa. Dinding sel lebih tebal berbanding sel parenchyma. Kemudian semuanya tentang sel sclerenchyma. Terdiri daripada sel mati apabila matang
mempunyai dinding sel yang paling tebal antara tisu asas, membantu dalam pengangkutan air dan nutrien serta memberikan sokongan dan kekuatan mekanikal kepada tumbuhan. Okey, untuk vaskula, urat laut pula contohnya ialah mengandungi xilem dan phloem. Okey, so untuk xilem terbina daripada sel mati tanpa sitoplasma, mengandungi lapisan lignin. Kemudian berbentuk panjang dan berongga, bersambung dari akar ke daun supaya dapat mengangkut air dan garam mineral secara terus. Okey, kemudian phloem pula terdiri daripada sel rakan dan tiub tapis. Sel hidup terdiri daripada tiub tapi dengan kehadiran sitoplasma. Tiub tapis tiada organel, merosot apabila matang dan berfungsi. Tiub tapis tersusun dari hujung ke hujung phloem dan mengangkut gula dan hasil fotosintesis dari daun ke organ simpanan sama ada akar, buah ataupun umbisi. Okey, itu sahaja.